السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama meneruskan kuliah bulanan kita. Kita telah bahas berkenaan dengan fiqh sirah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti Al-Syahid, yang banyak menyumbangkan ilmunya dalam berbagai-bagai tulisan. Dan pada mula-mula kuliah tu kita sebut dah muqaddimah dia. Kalau ada kakak boleh tengok pada muka surat yang ke-14 dalam kitab tu itu kita nak bicarakan masalah peranan kajian sirah Nabi, bawah sekali tu, dalam memahami Islam, sumber daripada sirah, dan sebab apa Allah Ta'ala pilih tanah Arab sebagai tempat kelahiran Islam. Dan yang kelimanya, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, dan hubungan seruannya dengan seruan daripada langit yang terdahulu. Pada malam ni kita sebut berkenaan dengan muka surat yang ke-17, iaitu peranan dan perlunya riwayat hidup Nabi SAW dalam memahami Islam. Belum daripada tu amba ingatkan supaya kita tidaklah baca semua dalam ni. Amba baca 2-3 perkara yang dianggap sebagai benda tu penting. Kita akan skip jugalah beberapa ayat-ayat dia. Tapi kita ambil banyak ambil lah daripada hak kita tinggal tu. Hak kita tinggal tu maknanya benda tu aku boleh faham sendiri. Nak lebih molek lagi, aku kena baca semua dulu kitab ni. Duduk sore di rumah tu baca, boleh 2 lah 3 lah sehari, 2 lah 3 lah sehari. Yang mana yang berasa tak faham tu tanda tempat tak faham. Baru mudah sikit, mudah dapat sikit. Bila kita baca, bila kita bahas, kita akan nampak mana tempat yang kita tak faham tu. InsyaAllah Allah Ta'ala beri kita faham bila kita ada kesungguhan di dalam nak dapat ilmu. Baik, kita baca sikit. Tujuan mengkaji riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penganalisaannya bukanlah semata-mata untuk melihat kejadian-kejadian dan episod-episod yang bersejarah ataupun memaparkan cerita-cerita yang indah sahaja. Oleh yang demikian, tidak seharusnya kita menganggap kajian sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sama dengan membaca dan menelaah para sejarah para pemerintah khalifah di zaman purbakala. Baik, Nombor satu sekali dia kata tujuan kita nak kaji hidup Nabi ni
Bukan kita nak tahu sejarah episod lepas tu jadi gapo, lepas tu jadi gapo. Bukan hak tu saja. Dan benda yang kita kena letak oleh kepala kita ketika mana baca sejarah Nabi ni, bukannya kita baca satu buku sejarah sebagaimana pemimpin-pemimpin dunia lain. Telah pun kita sebut pada muqaddimah, adik aku ingat lagi muqaddimah pada 2 bulan lepas betul mari, tak apa sihat. 2 bulan lepas kita sebut dah bahawa lagu mana puak-puak yang disebut sebagai orientalis, dia nak supaya kita baca sejarah Nabi ni supaya kita baca sejarah pemimpin lain. Sebab tu dia ubah dan dia ubah. Bukan dia ubah daripada sudut sirah tu tak, tapi dari sudut kefahaman fiqh daripada peristiwa itu. Sebab tu di awal kitab ni muka depan ni dia kata fiqh sirah. Maknanya kita bukan sahaja ngaji sirah, tapi kita nak faham kefahaman daripada peristiwa yang berlaku. Tu dia panggil fiqh sirah. Apakah kaedah hukum yang keluar di sebalik peristiwa yang berlaku. Tu hak kita nak faham. Maka bila kita baca, bila kita telaah orang panggil sejarah-sejarah khalifah-khalifah selain daripada Nabi SAW ataupun pemimpin-pemimpin dunia lain, tidaklah serupa sama sekali dengan apa yang telah pun disebut oleh Nabi disebut oleh sejarah Nabi SAW. Tak serupa sama sekali. Baik. Tujuan pokok dari kajian yang dimaksudkan ini supaya setiap Muslim dapat memahami, menganggap dan menggambarkan bahawa hakikat zahir dan batin de facto Islam semuanya teradun dalam penghidupan Rasulullah SAW itu sendiri. Gambaran dan anggapan ini akan timbul dan wujud setelah seorang Muslim dapat memahami dengan benar segala hikmah dan keistimewaan prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam satu persatu terlebih dahulu. Tegasnya, riwayat kajian hidup Rasulullah SAW adalah satu usaha mengumpulkan hakikat dan intisari dasar-dasar Islam, kemudian memadan dan menyesuaikan dengan contoh Islam, iaitu Nabi SAW. Baik. Dia kata tujuan pokok asas yang kita nak kaji ni supaya orang faham dari sudut zahiriah dia, zahir batin dia, bahawa Islam itu benda yang teradun dan benda yang ada di batang tubuh Nabi SAW sebagai sumber kepada agama. Sumber kepada agama. Jadi apabila kita memahami sumber, orang panggil sumber ni orang panggil benda asal, benda asli, nescaya kita tidak tergelecoh di dalam benda-benda yang berbentuk tiruan. Sebab orang nak banding Nabi dengan orang lain tak boleh daripada sudut sejarah hidup. Bagaimana sebut dalam mana ada orang tulis seorang manusia yang tidur dia lagu mana. Nelai khalifah lain pun orang kata oh ya, dia tidur tu lagu mana, dia menyengging kok mana, dia tak tangan mana. Hatta berdeku kan ada hadis Nabi berdeku kan, Nabi tidur, Nabi berdeku, roh Nabi berdeku tidur. Bila Nabi berdeku ni, Nabi bangun mayat. Jadi sahabat kata Rasulullah tidur habis, mana tidur lena lah orang berdeku ni. Kalau kami Rasulullah suruh ambil semaya semula, lagu mana Rasulullah tidur tak ambil semaya semula? Itu persoalan. Nabi kata, aku ni mata je tidur tapi hati tak tidur, lain dengan kamu. Rasulullah kata khas untuk aku saja. Maknanya aku ni boleh jenera setara mana pun bangun semayah lalu tak ambil semayah tak apa, tak boleh. Itu khas untuk Nabi.
Nabi sebut gitu. Mata je jenera, hati tak jenera. Kita ni tak ada mata jenera, tak hati jenera dah. Tu pok kita lah. Tu Nabi SAW mata je jenera, berdekor lah. Bila kita bahas hari ni dulu ni, terus kita sebut bahawa salah satu daripada anugerah Allah Ta'ala juga orang tidur berdekor ni. Sebab tidur dia tu serupa dengan tidur Nabi. Pakak berdekor belakang pok kita. Nak serupa dengan Nabi dah. Itu perbahasan dia lah. Perbahasan dia lah. Dari sudut kesihatan lah mana Allah itu hamba tak tahu lah. Tapi Nabi sendirinya pernah Nabi berdekor tidur. Jadi benda tu tak ada sejarawan dunia, negarawan kau kita panggil ditulis siapa setara lagu tu. Sebab apa? Sebab di situ tu ada hukum. Ada hukum. Hukumnya lagu mana? Kita bila kita tidur tak tetap papai punggung, kita kena ambil air semaya semula. Tapi Nabi tidak. Kalau kita nak ikut Nabi, kita tak ambil air semaya. Tapi tidak. Ada pengkhususan di situ bila Nabi kata khas untuk aku saja. Jadi benda-benda lagu ni lah kita nak ambil daripada kita ngaji sirah ni. Maknanya bukan je kita tahu sejarah tu berlaku bila, tidak, tapi atas diri Nabi itu sendiri merupakan dasar dan hukum Islam yang duduk situ. Yang mana kalau kita tak ngaji sirah ni mungkin kita tak tahu. Mungkin kita tak tahu. Gapo dia kita nak ambil? Kita dah sebut pasal makhluk Nabi ni sebut sama dah. Nabi lahir, Nabi begitu, Nabi begini, perang Badar, berapa semua. Orang cerita sama dia tak tahu hatta Isra' Mi'raj. Tapi fiqh, kefahaman di sebalik cerita tu, hal tu yang lebih penting lagi. Sebab nunggu dia duduk di Nabi Islam, dia mari Nabi dulu. Kalau banyak manusia tu yang pilih Muhammad SAW sebagai risalah tu mari situ dulu, barulah orang tu duduk pakai copy paste gapo Nabi kata. Nak ambil hal lain tak boleh sebab sumbernya duduk di situ. Baik. Sekiranya perlu, dia kata, kita bahagikan tujuan-tujuan ini, maka bolehlah kita bahagikan seperti berikut. Yang pertama, memahami peribadi Nabi SAW, menerusi penghidupan dan suasana hidup baginda sendiri. Ini adalah untuk menentukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan sebagai manusia yang pintar, tetapi ianya adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu dan taufik darinya. Dia tinggal satu. Kalau kita tengok kitab Arab ni, kita boleh nampak terjemahan ni. Sebagai manusia yang pintar sahaja. Maksud maknanya Nabi ni bukannya cerdik saja, tapi ada wahyu. Hak cerdik tu cerdik lah. Boleh kalau ada kitab tu boleh tambah situ. Bahawa ini untuk menentukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai manusia yang pintar sahaja, tetapi ianya adalah pesuruh Allah. Pesuruh Allah dan menerima wahyu dan taufik daripadanya. Baik. Nombor satu dia letak bahawa dia kata kalau boleh bagi tujuan kita nak royak ni, nak memahami peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerusi penghidupan Nabi. Kerana apa? Kerana Nabi ni, kalau orang kata Nabi ni cerdik saja, Nabi ni hebat saja daripada sudut politik pemerintahannya, betul, kita boleh percaya dia hebat. Tapi lagi Nabi ni pesuruh Allah. Sebab tu kita sebut dah bahawa orang barat dia akan ambil Nabi ni sebagai seorang yang cerdik, sebagai seorang yang pandai, sebagai seorang yang bijak. Tapi dia buat pesuruh Allah tu. Pesuruh Allah tu dia buat. Maknanya nak akad Nabi ni mungkin pemimpin yang hebat saja je, yang berjaya buat satu perubahan yang besar di semenanjung tanah Arab. Bagi dia begitu je. Dan benda ni akan berlaku di setiap zaman. Sebab penulisan daripada orientalis tu ada, dibukukan. Dan dia akan sambung berata-rata. Habis satu zaman, mari satu zaman. Habis satu zaman, mari satu zaman. Pembawaan dan fikrah, pemikirannya serupa, orang je lain-lain. Orang je lain-lain. Hak nak lawan Nabi tu serupa. Hak nak lawan Nabi tu serupa. Sebab tu
punahnya Islam ni akibat daripada ada orang yang bertopeng ke ulama. Dia tu nampak ulama, dan memang dia ulama, dia ngaji agama sungguh, tapi di sebalik dia ngaji agama tu bukan daripada sumber yang asli. Nombor satu, kalau dia ngaji daripada sumber asli pun dia mendahului otak lebih pada dalil, mendahului pemikiran lebih pada dalil. Ni cukup bahaya. Sebab tu dia boleh takwil beberapa perkara. Takwil hukum Allah Subhanahu wa taala, takwil perundangan Allah taala. Duk berasa dia cerdik, sedangkan dia tu tenggelam dalam kecerdikan hak dia faham sendiri. Moga agama ni dia ada benda yang kita boleh mikir, so ada benda yang tak perlu kita mikir, dan perlu kita percaya saja. Sebab benda tu daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada benda yang perlu kita fikir, so ada benda tak perlu fikir, walaupun tak masuk akal pun, tapi Nabi sebut. Nabi sebut. Contohnya dalam perkara al-ghaibiyat, perkara yang kita tak nampak, perkara yang kita tak nampak. Nabi kata janggut. Contoh dia janggut kita, janggut. Ada bidadari duk gantung janggut, benda tak nampak. Tapi boleh kepada puak-puak ni, ada kata memang lah Muhammad tu saja nak beri ada janggut orang dia supaya nampak orang Islam ni janggut. Pak kita kata sing janggut tebal pada kita menggali tu lagi tu kan ni. Yahudi pun janggut juga. Dia nak buat syariat tu, dia nak buat. Dia nak buat pakai tu. Nabi kita banyak sebut beberapa perkara, contohnya bila lalak masuk dalam air minuman kita dah, kita celup lalak tu pak kita keluar. Nabi kata sebelahnya ada penyakit dan sebelah tu ada penawar. Tapi buat-buat ni tak boleh lah. Tak boleh. Muhammad ni seolah-olah pengotor lalak tu mari mana tak tahulah, pergi celup dalam air pula. Patutnya buang dengan air lah. Tengok dia tak boleh. Dia tak boleh makna dia tak percaya dengan Nabi royak. Dia gini, kalau kita tak minuman ada lalak tu, kita boleh buat tanpa takwil kalau kita tak lalu. Tapi bila kita kata Nabi tu sendiri ajar benda hak pengotak, itu apa? Itu duhai pada Nabi. Tapi inilah yang disebut oleh puak-puak ni, supaya nampak Nabi tak perfect 100%, supaya Nabi tu duk ajar barang-barang yang ada benda yang sia-sia. Sedangkan setiap perkataan yang dikeluarkan oleh Nabi SAW bukannya sia-sia, hatta Nabi bergurau. Sebagaimana kita tahu Abdurrahman bin Auf, bila dia lama tak mari jumpa Nabi, bila Nabi tanya dia, "Mu mana lama-lama tak mari?" Dia kata, "Mau menikah Rasulullah." Tamah atau ayat dia kata menikah dengan janda. Nikah dengan janda. Nabi kata, "Guanon pilih janda. Apa tak nikah anak dara?" Nabi sebut begitu. Bapa tak nikah anak dara. Sahabat ni panggil kau tekak-tekak bila Nabi kata gitu. Pasal apa? Pasal mesti ada kelebihan anak dara nak banding dengan janda. Faham ke tak benda wajib? Cari anak dara apa kitanya? Enggak lebih anak dara tu tak? Ni nak mai berulang kedai apa bujai duk tebak roti canai tu. Cimani 15 dah. Dah duk pergi mari situ. Baik. Bila Nabi kata gitu, sahabat tanya Nabi. Abdurrahman gapo tanya Rasulullah, kata beza gapo anak dara dengan janda? Sebab Rasulullah kata apa tak nikah anak dara, maknanya di situ ada kelebihan tersendiri. Tu kira Rasulullah orang panggil royak gitu ya ke dia nya. Tak ada kata duk sungguh mana. Dah. Orang panggil duk buat gitu ya. Rasulullah kata tula'ibuka wa tula'ibuha. Jawapan Nabi. Maknanya apa? Kalau mung nikah anak dara, moga mung ni pun orang sedap juga, tubuh pun sedap, badi berembah lah mu dua. Tula'ibuka wa tula'ibuha ni maknanya bahasa Kelantan kita badi berembah lah, moga mung ni gagah, pas dia pula gagah. Kalau nikah dengan janda ni maklum jalan ni tuai gagah. Janda ni kereta rikong, kereta baru kan tu bila ni
Ya dia lah. Itu bila sengih dah dia. Dah, gitulah lah ayat yang mudah kita nak faham tu. Mudah nak faham. Jadi di sini kalau kita faham molek, kita panggil Rasulullah gurau ya. Tapi gurau Nabi tu dibahas oleh ulama kita lah. Apa panggil kelebihan nikah anak dara nak banding dengan nikah janda. Dibahas itu. Tapi Nabi ni bila dia kata gitu, tidak kata sahabat cari anak dara belakang. Dia ada pula lebih janda tu apabila janda tu dia tu jadi janda dengan sebab matinya tak laki lamai dah perang. Lebih situ pula. Maka Nabi ni orang yang paling bijak bila bercakap depan orang. Nabi nak kecek tu depan siapa? Sebab ada panduan wahyu. Dan sahabat-sahabat belakang ni orang panggil mewakili perangai Nabi lagu mana. Sahabat-sahabat ni mewakili perangai Nabi. Dan sahabat juga mewakili perangai manusia belakang. Nabi pun manusia. Gapo Nabi buat, itulah sahabat buat. Gapo Nabi royak, itulah sahabat faham. Dan bila sahabat tak faham dah satu perkara, sahabat akan tanya lalu. Dia tidak akan taruh, dia tak akan malu, tak akan gapo, hatta sekecil-kecil perkara sahabat akan tanya. Itu sahabat. Sebab tu kita kata sahabat yang mari tanya Nabi tu dia mewakili perangai manusia ramai-ramai. Ada manusia yang faham lagu ni, ada manusia yang faham lagu ni tak serupa kepahaman manusia. Tapi hasil daripada dia tanya Nabi dengan satu perkara, Nabi jawab kadang-kadang lain. Gapo dia Rasulullah amah apa sudah saya buat amu semaya tepat pada waktu. Ni kata gapo dia Rasulullah amah apa saya buat amu kena banyak sedekah. Maknanya Nabi jawab tu berbeza. Bapa? Sebabnya nak jawab tu kena orang jenis lagu mana. Contoh kita punya mudah dia agak faham dah. Kalau orang panggil hamba ceramah contoh. Orang panggil hamba ceramah, kapo nak layan. Rumah dia pun tak bocor. Nak kata kita pergi berhebat sedekah. Kita kena sedekah, kena gani. Kapo orang miskin. Jemaah pun mikir, Allah ustaz suruh sedekah. Dia kata kita nak mati ke darah pun tak ada berhenti. Dia kata. Tak kata kan? Maka tak kena dengan tajuk. Tak kena dengan tajuk. Boleh sebut bab sedekah tu pun kau sedekah. Ni bukan time masa ada, masa tak ada pun kena sedekah. Tapi point tu tak kena. Point tu tak kena. Nabi adalah orang yang cakap kena atas putih dan kena atas point. Sebab tu jadi dasar yang besar kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita faham hatta gura Nabi ko gapo je Nabi sebut sangat-sangat berharga kepada para sahabat. Itulah kita nak mengajinya. Baik, yang kedua supaya manusia seluruh dapat meniru dan mengikut satu contoh yang unggul dalam segenap lapangan hidup yang harmoni. Dari itu juga dapat dijadikan sebagai dasar-dasar hidupnya. Andai kata manusia ingin mencari satu contoh terbaik bersifat universal, mereka akan dapat semuanya di dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak hairanlah mengapa Allah menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh umat manusia. Untuk demikian maka Allah telah pun menegaskan dalam kitab sucinya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang bermaksud sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi contoh yang paling baik untuk menjadi ikutan kamu. Suratul Ahzab ayat yang ke-21. Baik. Yang kedua, yang pertama tadi kita sebut supaya faham peribadi Nabi. Yang kedua, supaya seluruh umat ni dapat tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ni sumber untuk kita tiru daripada segenap segi. Kita pergi dulu nombor satu. Daripada sudut Nabi sebagai seorang ayah. Nabi ada anak ke tak? Ada. Walaupun ramai anak Nabi mati ketika kecil lagi. Dia hidup dengan Nabi, anak lelaki tak ada seorang haba. Anak puan Zainab binti Muhammad. Hak tu pun orang panggil mati kerana
katanya sakit dalam rahim, sakit. Panjang cerita Zainab ni. Dia berkahwin dengan Abul As. Masa perintah hijrah, Abul As tak wili lagi dia hijrah. Abul As ni menantu Nabi, akhirnya masuk Islam juga. Abul As ni orang juru, walaupun dia jahiliah tapi dia juru. Cuma dia bersaing orang tak juru tu, jadi pak dia. Dia lawan Nabi, lawan tok tua pada peringkat awal. Peringkat awalnya bila dia tu tertawan dalam medan Badar, nak cerita Nabi ni ayah yang baik dan tok tua yang baik. Tu poin dia. Kalau kita nak ambil situ, Abul As ditawan, maka Zainab ni nak tebuh tok lelaki punya saya ke tok lelaki, saya ke tok lelaki, berharap supaya tok lelaki tu terima agama Islam. Dia ambil kata tekak dia, buku-buku helai kain, pergi jumpa, buat kirim kat orang supaya atas ke Nabi, nak tebuh tok lelaki dia. Siapa depan Nabi, Nabi ambil kata, Nabi akak dengan tangan, Nabi teriak, Nabi nangis, mengalir air mata Nabi. Sahabat pelik, bapa mengalir air mata, siapa dia kira? Rasulullah kata ini adalah rantai kiriman daripada Zainab untuk membebaskan Abul As, suaminya. Sesungguhnya rantai ini merupakan hadiah perkahwinan, semasa perkahwinan Zainab dengan Abul As, hadiah daripada Khadijah. Nabi rindu ke Khadijah, Nabi teringat ke Zainab, moga lama tak jumpa. Sahabat kata Rasulullah, kita pulang ke Abul As dah, kita pulang kembali apa yang diboleh Zainab. Klik. Sahabat setuju, amang-amang sorak setuju balik. Abul As ni dia rasa dia macam terhutai budi sangat. Dia pun dia kata dia ui Zainab duduk sama dengan Nabi. Zainab masa tu mengandung, sampai tengah jalan untanya dibunuh. Orang jahiliyah tahu, orang jahiliyah tu tahu. Lepas tu Zainab jatuh daripada unta tu, gugur. Start daripada itulah dia sakit dalam peranakan dia, gugur dalam rahim dia. Lepas tu Abul As oleh kerana dia janji dengan Nabi SAW, maka dia suruh juga utusan yang Nabi hantar untuk ambil Zainab ni, iaitu Zaid bin Harisah, anak akak Nabi SAW. Orang Nabi percaya bawa balik Zainab ke Madinah. Lepas pada tu barulah cerita yang panjang lagi lah. Kalau kita nak cerita tu, kita cerita semula. Tapi nak ayat bui, Rasulullah ni tu ayah yang baik yang sayang kepada anak dia. Dan Rasulullah tunjuk keadilan dia di dalam Islam dengan perkataan Nabi yang cukup masyhur, "Lau kana Fatimah saraqat." Kalau Fatimah itu mencuri, laqata'tu yadaha, aku yang akan kerak tangan dia. Tu keadilan hak Nabi tunjuk. Tak kira siapa, tak mikroni. Tidak kata pok kita ni salah betapa pok kita. Dak, Rasulullah tak ada gitu. Salah dari sudut hukum tetap jadi salah. Itu Nabi. Nabi juga sebagai seorang toki kita panggil. Ya baik. Ketika mana Rasulullah sedang berkhutbah, mari Hasan Husain, Rasulullah pikul dua-dua naik atas mimbar. Kalau itu duduk main atas belakang Nabi ketika Nabi semaya. Dan macam-macam lagi riwayat. Dan Nabi dengan budak-budak pula. Nabi dengan budak-budak. Kita dengan budak-budak ni setengah orang tua tu jumpa budak saya kepala. Nah, tak baik mana dengan budak-budak. Tapi Nabi SAW orang yang sayang kepada budak-budak. Satu hari kan Aisyah sebut bahawa Nabi tubik daripada rumah cepat-cepat, ingat nak pergi mana? Nabi pergi rumah. Kemarin Nabi lalu kat rumah tu ada seorang budak tu duduk main burung ciuk hak halu tu. Ambil boleh saka, dia. Nabi pergi rumah dan Nabi tanya budak tu, mana burung kita kemarin? Rasulullah seolah-olah macam Nabi tu duduk main dengan dia kemarin. Itu Nabi dengan budak. Nabi dengan musuh, Nabi tak beri can pada musuh. Orang langgar perjanjian, Nabi cukup marah. Sebagaimana Yahudi yang langgar perjanjian. Masa peristiwa Khaybar, bila Yahudi langgar perjanjian, Nabi tetap akan serai orang yang langgar perjanjian kat mana-mana. Sebab dia berjanji dengan Nabi untuk taat kepada kerajaan Islam Madinah. Tapi dalam masa Nabi nak marah gitu semua pun, dia nampak harta dia mau keluar daripada kota Khaybar ni, Yahudi merayu lagi. Yahudi kata, bolehlah Muhammad kami bawa belaka-belaka ni, barang-barang kami hak mana ada ni keluar daripada Khaybar. Nabi bui lagi. Walaupun tu khianat nak ayat bui Nabi ni, ada kasih heblah gitu semua. Tapi buat tegah. Maka Yahudi pun akak-akak belaka barang-barang dia.
Kata riwayatnya Yahudinya punya kedekuknya, daun pitu pun dia ambil tak atas hema dia. Siapa belok tu lah hema punya kedekuknya Yahudi. Pok kita ada kedekuk sangat lama jadi Yahudi kan. Nah, kedekuk dah lalu tu. Daun pitu gapo tu habis akak buah atas hema belakang. Sehingga peristiwa Khaybar itu menjadi satu peristiwa yang cukup ditakuti oleh Yahudi. Siapa kali ini? Itu Yahudi nak ayat pun. Dan Dajjal itu lebih daripada Yahudi ni. Daripada Yahudi ni Dajjal ni. Dia lagu mana lagi ni kalau boleh setuh sikit. Proses yang dibuat oleh negara-negara Arab. Dia panggil normalisasi dengan Yahudi. Berapa negara Arab yang buat perjanjian dengan Yahudi? Boleh kata semua. Apa jadi kepada Qatar bila Qatar diputuskan hubungan dengan Saudi? Sebab apa? Sebab Qatar tak seiktiraf. Qatar negara yang tak seiktiraf. Tak se. Bapa Yahudi bukan jenis orang yang boleh buat saing. Yahudi lama dah duduk langgar perjanjian. Dan Yahudi ni memang bangsa yang pengkhianat sampai bila-bila. Dia nak berdepan dengan umat Islam secara depan. Dia takut. La tuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Muhammad, mereka tak berani nak depan dengan secara depan. Lawan Musa sama Musa tak berani kecuali mereka berselindung di balik benteng-benteng yang kukuh yang mereka bina. Siapa benteng Yahudi lain? Arab. Bahrain tanda tangan, UAE tanda tangan. Mesir dulu lagi. Mesir itu dulu lagi. Ya, beberapa negara lagi tangan supaya mengiktiraf seolah-olah mengiktiraf negara Yahudi. Bila kota Tasir dan kota Tasir dulu lagi gapo jadi pada kota Saudi putus ke hubungan dengan Qatar. Walaupun Qatar ni diambil makanan asasi dia 90% daripada Yahudi, daripada Saudi. Daripada Saudi 90% dah atas makanan sama-sama. Kiranya Saudi ni bodoh mana dia? Dari sudut nego dia kaya putus 90% makanan kau ambil kota, ambil daripada negara dia kaya putus. Banyak mana Yahudi bayar ke dia tak tahu. Hampir 100%, 90%. Apa dia gitu tolong kota. Semua pengalisi politik dunia ni boleh jaka bahawa habis dah kota negara bankrupt dah, rakyat kota ni akan merempak dah, tak cukup makan lagi ni. Moga negara kecil makannya tak ada. Mari Turki nak oyak buinya perancangan Allah Ta'ala ni, orang yang tak seiktiraf Yahudi ni Allah Ta'ala tolong, sebab dia tolong agama Allah Ta'ala. Marilah Turki. Dan kalau kita pergi di Qatar, hampir semua di pasar-pasar raya dia, pasar dia, tulisan-tulisan air kau gapo kau Turki belakang. Kita nak baca pun tak boleh bahasa Turki. Bahasa Arab boleh baca lagi. Bahasa Turki lagu mana tak tahu. Kita kena belajar kok bahasa Turki. Semua sekali makanan tu Turki mari atas. Dan dia Turki situ pula dapat untung pula. Bukan sahaja tolong orang Qatar, tapi nego menampung 90% kos bahan asas yang diputuskan oleh Saudi tadi. Lah ni Turki dia ekspor. Turki dia atas. Apa? Sebab Qatar tolak taksir daripada awal lagi. Ini benda ni adik-akak, kita nak faham percaturan musuh ni. Jangan kita tengok Malaysia kita. Sebab hadis-hadis Nabi sebut tu negara-negara Arab. Kita pergi jenguk negara-negara Arab tu jadi lagu mana. Pas kita combine dengan gapo Nabi royak ni, kita akan nampak lah gapo dia sebenarnya dunia lah ni nak. Menanya semua Yahudi ambil belakang. Semua terlibat dengan dia belakang. Dia sakut dengan dia belakang. Negara-negara yang agak tenang sikit ekonomi gapo, mari pandemik Covid ni, dia kata mu nak pinjam berapa boleh, tapi kena ikut cara dia. Ikut cara dia. Filipina negara yang banyak mana berhutang dengan IMF, Bank Dunia. Gapo berlaku Filipina? Jangan main-main. Filipina negara kecil satu pada agak, tapi menjadi ejen kepada proses kristianisasi Asia Tenggara, termasuk Singapura. Batu hamba sebut dulu, apa pok kita ni? Pocik-pocik mungkin tak lah.
Tapi kita tanya anak-anak muda-muda di rumah tu, semua minat Korea belaka. Korea, makannya Korea. Sungguh makannya hok jenis pedah mi ke apa? Wajib rame-rame. Allah makan tu gak berapi perut. Kamu tak boleh makan begini ni. Pedah dah dah. Ngaya Korea, go to Korea. Di restoran kita tengok semua Korea belaka. Drama budak muda kalau pak percintaan drama Korea belaka. Semua pakai Korea. Siapa pelancongnya ke Korea tu, kalau tak ada Covid ni kita boleh tengok. Tiap-tiap tahun budak muda nak pergi Korea, nak pergi Korea, nak pergi Korea. Bukan kita saja. Bukan kita orang Melayu dan anak Melayu, gadis Melayu saja. Di Arab, di Jeddah, Saudi. Bila artis Korea keluar daripada airport Jeddah tu, bertepik macam masuk atu. Pecah jubah ni, nampak luar jing dalam ni. Siapa dia kelih? Hamba kelih sendiri. Betul lah kita siapa tu artis Korea tu siapa? Ingat tepik sambut kita. Orang kata kuala ni kita sambut kita kalau kelih belakang artis Korea tu. Hok nyata tu nama menate apa kita lupa dah. Tak ingat mana nama menate kapi ni gak. Tapi orang pakai Korea belaka. Gapo dia sebenarnya ada di Korea? Korea merupakan pusat Freemason dan Kristianisasi dunia yang terbesar pada hari ini. Cukup bahaya. Dia ambil tu drama, dia ambil gapo Korea, Korea lagu gapo Korea. Dia akak tengoklah tadi pun budak-budak kalau tak percaya kelih. Apa yang musuh-musuh nak alih gitu belaka supaya we tak nampak bahawa Muhammad seorang ni contoh hak paling baik. Nak ambil, nak berjaya dunia, nak berjaya akhirat ada di Muhammad. Buang dah, tak ada dah bagai lagu tu, tak ada. Maka dia berjaya. Lalu kalau kita ngaji sirah balik, kita balik pada sirah ni dan dihura dengan betul, dipahami dengan molek bahawa kita tak jumpa orang yang disebut sebagai uswatun hasanah. Bagaimana ayat ni Allah Ta'ala sebut laqad sesungguhnya, bukan main-main. Allah Ta'ala ayat ni bukan cerita dongeng. Pada Muhammad ini ada uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Nabi seorang ketua negara yang cukup baik. Nabi buat, Nabi royak. Nabi royak, Nabi buat. Nabi kata gapo, Nabi bekerja bersama dengan orang. Tengok kalau kita tengok peperangan yang berlaku perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Orang lain rehat berlaku, Nabi duk nyaku lagi nyaku gali parit. Gali parit ni bukan parit Kota Baru. Tanah lembek. Hak kat Nabi tu tanah bukit. Tanah bukit. Adik kakak bayar sendirilah. Bukan tak ada alat pecah batu ke apa, tak ada. Nabi ikat perut Nabi dua-dua. Mungkin Nabi pun tak makan lagi. Sahabat minta, ya Rasulullah, minta berhenti, minta rehat. Sahabat ngalai mata tengok Nabi tak rehat lagi, duk nyaku gogang. Kalau kita adu dengan pemimpin yang gini, jauh lah. Tak kata kan? Kalau kita adu dengan pemimpin yang gini, jauh. Kalau mari buat kerja ke apa, mari pepek ambil gambar tenggi. Tidak kata sekali dengan rakyat, dah. Sebab tu adik akak kita hari ni dah hama nak pesan sikit lah. Ni Covid dah tengah naik. Katanya ada mari pada Sabah. Nak gigi lah, tapi jangan gigi belakang. Nak kau gigi gapo keperluan gigi ramai-ramai belakang. Tak nak keperluan sikit apa, pergi hak penting-penting sudah lah. Bila jadi lagu ni, kan Nabi royak dah, negeri ada landa wabak, jangan kita masuk. Dan orang hak dah lah, jangan keluar. Nabi pesan dulu lagi. Bapa tak ikut ajaran Nabi. Kita pergi belakang, Amba tidak marah nak pergi, nak pergi pun. Tapi bila pergi tu, kelik-kelik tu kena dengar kata lah sikit. Duduk di rumah, jangan duduk di kedai, duduk di sedik berapa, jangan duduk di rumah dulu lah. Moga kita mari negeri ada wabak. Dia dah jadi gini susah. Pakat pergi kata pula, kita tak sih dah masjid kita kena tutup ni, tak sih dah lah. Kena tipu berat ke Yahudi dah. Maknanya benda ni bila nak selesai, kalau kita tidak ada orang panggil, tidak ada inisiatif kita sendiri. Nak politik pergi, tapi jangan duduk lebih hak sangat.
Lebih hak daripada gapoh Nabi royak. Ambo royak ni tak kira parti mana, tak kira puak mana. Kena ambil berat pasal ni. Moga hak Nabi royak. Baik. Yang ketiga, lagi boleh kita ambil. Semoga kupasan tentang hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh menolong kita memahami dan mengecapi isi kandungan Al-Quran. Lantaran banyaknya ayat-ayat Quran yang dihurai dan ditafsirkan oleh kejadian dan peristiwa sejarah hidup Nabi SAW. Yang ketiga, yang keempat, agar setiap Muslim dapat mengumpulkan seberapa banyak yang boleh perbendaharaan kebudayaan dan pengetahuan Islam yang sebenar, sama ada pengetahuan bersangkut dengan akidah kepercayaan, hukum hakam dalam Islam atau tata susila. Tata susila ni akhlak lah. Lebih tegas lagi, penghidupan Nabi SAW adalah satu gambaran dengan dimensinya yang jelas bagi prinsip-prinsip dan hukum hakam Islam. Yang kelima, membolehkan para pendidik pendakwah Islam mencontohi dan mengajar mengikut sistem pendidikan dan pengajaran yang sihat, kerana Nabi SAW sendiri adalah sebagai pendidik, penasihat, guru dan petunjuk yang utama, tidak pernah membuang masa begitu saja, malah sentiasa mencari dan menyiasat jalan-jalan dan sistem-sistem pengajaran yang terbaik semasa baginda Nabi SAW berdakwah. Baik. Kalau kita kelih, lagi dia kata, supaya semua kupasan tentang hidup Nabi ni menolong kita memahami syariat agama ni. Kalau kita baca sirah, ada ayat-ayat yang berkait dengan sirah Nabi SAW. Contohnya ayat perang, banyaklah keizinan berperang, ayat perjanjian Hudaibiyah, ayat pertolongan dalam perang Badar. Yang mana kita baca tu, kita faham ayat Quran ni nak gapo sebenarnya. Nombor 4-nya dia kata, supaya kita ni dapat mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin berkenaan dengan Islam, dari sudut kebudayaannya, dari sudut tamadunnya, akidah kepercayaannya ataupun akhlaknya. Semua tu ada pada Nabi SAW menerusi pelajaran sejarah dia. Dan nombor 5-nya, supaya pendidik pendakwah ni mencontohi lagu mana cara Nabi berdakwah, Nabi mengajar. Hal tu penting. Contoh daripada Nabi. Step pertama, step kedua, Nabi bercakap ni 3 kali Nabi bercakap. Kalau tengok dalam percakapan Nabi lah, Nabi bercakap ada tajuk, ada dalil pada tajuk, ada contoh pada tajuk. Kalau kita tengok hadis innamal a'malu binniyat, hadis tu semua orang tahu kan, setiap amal dengan niat. Itu tajuk besar. Nabi nak kecek. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hatu dalil kepada tajuk. Dia boleh lagu tu, dia buat lagu tu, dia niat lagu tu, dia boleh lagu tu. Tu dalil dia. Contoh dia mana? Contoh pada dalil tu. Man kana hijratuhu ila Allah. Mana-mana orang berhijrah dengan Allah dan Rasul, maka dia boleh pahala hijrah dan Rasul. Itu percakapan Nabi. Dah banyak lagi percakapan Nabi ni ringkas, padat, dan Nabi kecek ni boleh dihurai dengan banyak lagi. Nabi pesan kepada Ibnu Abbas, contoh, inni uallimuka kalimat, Nabi kata, ya ghulam, wahai budak, aku nak ayat kamu beberapa poin penting. Nabi kecek poin yang budak ni, sebab budak ni mudah faham. Orang tua ni kalau kecek poin payah sikit, dia kena hurai sikit. Tapi budak ni kalau kecek poin, dia mudah faham. Gak Ibnu Abbas ni pula orang cerdik. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Mudah Nabi kecek. Mu jaga Tuhan jaga mu. Kalau mu jaga Tuhan, mu akan dapati Tuhan ni duduk sama dengan mu semua. Bila mu nak minta dengan Tuhan, nak minta tolong ke apa, minta tolong ke Tuhan. Tidak mudah kecek gitu. Tapi huraian yang dibuat oleh ulama kita berdasar pada hadis tu boleh buat sok kita pula. Ihfazillah yahfazka. Lagu mana nak jaga Tuhan? Adakah Tuhan ni perlu kepada penjagaan? Tuhan ni sendiri dah bersifat dia hafiz, bersifat penjaga. Lagu mana kita nak jaga dia sedangkan dia tu penjaga? Boleh nampak tu? Itu adalah huraian daripada perkataan yang ringkas daripada Nabi. Dan Nabi gapo sahabat buat macam bukan tak betul. Maknanya sahabat tu, seorang sahabat contoh minta dia duduk sekali, Nabi duduk bocor ni dalam masjid, duduk bocor tu, ya Allah, dia kata, builah aku syurga, duduk kaki 5 tak apa dah, dia kata.
Dia minta doa dengan Tuhan kan. Moga dia rasa bahawa macam dia tu tak layak masuk syurga. Tak apa masuk syurga duk kaki 5, tak apa. Kalau kita tengok doa ni kena dah. Dah lah dah. Kita pun kalau kita minta lagu tu dah. Tapi dak, Nabi kata, Nabi kata apa minta gitu. Dah, sallallahu mu minta dengan Allah Subhanahu wa taala anal firdausil a'la. Mu minta syurga hak tinggi selalu baba minta. Nabi ajar dia nak minta syurga orang pajik lah dia. Sebab Allah Ta'ala ni dia apa kita minta. Kita minta syurga rapat. Nabi ayat dia gitu. Anak ayat beri pada kita bahawa Nabi ni dia kecek sebenda satu poin tapi dihuraikan oleh ulama tu banyak, dia boleh pergi jauh dan Nabi kecek reka-reka. Dan cara percakapan Nabi ni nampak sahabat kalau benda tu benda penting dah Nabi akan ulang 3 kali paling kurang. 3 kali. Dari teknik ulang 3 kali tu memanglah kalau orang tak faham ajar pun. Tak faham ajar pun. Siapa 3 kali tu insya-Allah faham. Kalau tak faham lagi kan tak tahu nak kata lagu mana. Nah, berasa kau faham dah tu kalau 3 kali hura tu. Kalau budak-budak sekolah pun hok pikak otak dia 3 kali. Dan benda yang penting Nabi nak ayat pun Nabi ulang 3 kali. Nabi ulang 3 kali. Itu teknik yang boleh kita ambil benda ni semua sekali daripada sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada bulan hadapan kita sambung sumber-sumber sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak perenggai 1 2 tu insya-Allah kita baca sikit lagi pada bulan hadapan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.